Betul, ini Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa pelajar kini bebas kritik kerajaan dan pemimpin. Apa komen itu? Itu pendapat Perdana Menteri dan pandangan Perdana Menteri. Beliau mahu pelajar-pelajar diberikan kebebasan lah. Ini pandangan Perdana Menteri. Dia mahukan pelajar-pelajar diberikan kebebasan untuk bersuara dan kebebasan untuk mengkritik. Namun saya juga berpandangan bahawa setiap kebebasan itu mestilah ada limit. Selagi mana ianya tidak sampai ke tahap fitnah, selagi mana ianya tidak sampai ke tahap menjejaskan ataupun mensabotaj ekonomi negara dengan terlalu banyak benda-benda yang tak betul disalurkan melalui media sosial, selagi tidak melanggar undang-undang negara, dan juga selagi tidak mereka benda yang tidak ada, maka saya rasa tak ada masalah untuk pelajar mengkritik. Kalau mereka nak mengkritik polisi contohnya, kita kena terima hakikat bahawa hari ini zaman kerajaan tahu segala-galanya ataupun zaman kerajaan ni betul segala-galanya sudah berakhir. Sama jugalah kalau misalnya polisi Perdana Menteri merasakan semua pelajar bebas. Saya ada sedikit bercanggah dengan pandangan inilah. Pada pandangan saya, perlu juga ada limit pada kebebasan itu. Maknanya tak boleh bebas tanpa batas sehingga bebas memfitnah, bebas untuk mereka cerita yang tak ada, sehingga bebas untuk melakukan perkara-perkara yang akhirnya boleh menyebabkan sabotaj ekonomi. Contohnya, kalau terlalu banyak berita tidak benar, ianya akan menjejas ekonomi negara juga. Dan akhirnya, memang betul, Perdana Menteri sedia untuk menerima kritikan. Tetapi kalau ekonomi disabotaj, kesannya akhirnya kepada rakyat terbanyak yang juga akan terkesan. Jadi saya rasa saya pun mengkritik juga ni. Kata lain. Dia punya sudut baiknya apa itu? Sudut baiknya ialah kita nak galakkan ahli-ahli akademik dan juga pelajar berkata benar. Kalau berkata benar tu, kalau mengkritik, tak ada masalah. Bagi saya itu bagus, itu memang bagus. Dan Datuk Seri Anwar sebagai seorang aktivis pelajar dulu tahun 1970-an, sudah pasti dia mahu melihat apa yang beliau lalui dulu. Bila dia bersuara, dia diangkut dengan Black Maria, maknanya ada pasukan polis yang mengejar, memukul dan sebagainya. Beliau tak nak melihat benda itu berlaku ke atas mahasiswa Malaysia. Maka dia beri kebebasan. Namun pandangan peribadi saya, kebebasan itu perlu ada limit. Jangan sampai ke tahap memfitnah, mensabotaj ekonomi, dan menyebarkan benda yang tidak ada dan mereka benda yang tidak ada. Ini tidak sepatutnya dibenarkan. Kita nak set a good example for our students. Jangan sampai mereka ni jadi macam orang Perikatan Nasional. Cukup lah. Okey? Okey tu. Kita lihat pemimpin kerajaan perpaduan sekarang kan. Kadang-kadang ada keluarkan pernyataan-pernyataan yang sensitif seperti Ramasamy tu kan. Jadi wacarakah satu ketetapan ditetapkan untuk apabila isu-isu sensitif ni pemimpin yang memegang jawatan dalam kerajaan ni jangan keluar apa-apa pernyataan. Sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun melantik saudara Fahmi Fadzil, YB Fahmi Fadzil, untuk menjadi jurucakap kerajaan. Maknanya kalau ada isu-isu khususnya isu-isu penting negara, ianya akan dikeluarkan oleh saudara Fahmi Fadzil. Mesti ada sebab kenapa tu. Antaranya supaya nak mengelakkan, contohnya ada menteri-menteri, ialah kita tahu menteri-menteri ini kali pertama jadi menteri pun ada. Mungkin ada yang masih belum matang, masih lagi belum, bak kata orang tu, faham dengan sepak kerajaan politik. Whatever you say, there's an implication.
Setiap apa yang kamu katakan itu akan ada implikasi. Dan implikasi politik ini kadang-kadang niat kita baik, bukan niat kita tak baik, tapi cara menyampaikan, cara menyampaikan itu membuka ruang untuk orang hentam dan orang manipulate, itu juga bahaya. Itu sebab selaku Menteri Komunikasi dan Digital, sudah pastilah Menteri Komunikasi dan Digital ni orang yang sepatutnya paling diyakini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, mampu untuk menyampaikan sesuatu dengan baik, dengan jelas, dengan terang, yang boleh diterima akal, dan tidak mudah untuk dimanipulate oleh musuh-musuh. Sama jugalah dalam konteks apa yang dibangkitkan oleh Ramasamy. Namun apa yang dibangkitkan oleh Ramasamy bukan pendirian parti. Apa yang dibangkitkan oleh Ramasamy lebih kepada sekadar, bagi saya lah, salah seekor dinosaur yang berasa spesiesnya terancam, yang risau tempatnya akan digantikan dengan kepimpinan Barisan Nasional kalau misalnya berlakunya kerjasama antara BN dan Pakatan Harapan di Pulau Pinang, So atas rasa unsecured ataupun rasa tidak selamat ini, kita lihat satu persatu kenyataan dikeluarkan yang boleh menjejaskan kerajaan perpaduan. Itu tak apa lagi kalau dia mengkritik Dato' Zahid. Tetapi kalau dia mengeluarkan kenyataan kononnya Pakatan Harapan perlu menghentikan monopoli kaum Melayu di dalam sektor perkhidmatan awam, itu sudah terlalu resis dan tidak boleh dibiarkan. Jadi kenyataan macam ni, kita mintalah DAP kena tegas, kena ambil tindakan. Sebab tak bolehlah lepas ni kalau kali ketiga dia bercakap benda yang sama, isu lain, tapi masih lagi menjurus ke arah nak buat supaya BN ni berpecah dengan PH. Kalau DAP masih mengekalkan, kita tak boleh lagi cakap ini bukan pendirian DAP. So if whatever he said doesn't represent DAP punya stand, so why do you keep this idiot? You should sack him. Buat persimpan, dah tahu orang ni bermasalah. Okay tu. Soalan lain sikit tu ni ada kawan kita daripada Penang. Dia tanya, adakah Datuk setuju dengan ketiadaan Azmin Ali dalam PKR lebih baik dan berada di landasan yang betul? Pandangan itu. Bagi saya, dengan ketiadaan pengkhianat dalam mana-mana parti, sudah pasti ianya lebih baik pada parti tersebut. Bukan hanya dengan ketiadaan Azmin Ali di dalam PKR boleh mengukuhkan kedudukan PKR. Sama juga dengan ketiadaan KJ di dalam UMNO, dengan ketiadaan Norma di dalam UMNO, Anwar Musa, Syahidan Kasim, ianya akan banyak membantu mengukuhkan UMNO semula. So it's good for the party. Malah saya rasa PKR juga ada suara-suara akar umbi PKR mengatakan sewajarnya Dato' Seri Anwar Ibrahim ni sudah mengambil tindakan terhadap Azmin ni lama dah. Sama jugalah, ramai juga yang kata Presiden UMNO patut ambil tindakan ke atas Khairy Jamaluddin, ke atas Hishamuddin dan puak-puak tadi tu, patut dah lama dah ambil tindakan. Tapi kita kena faham bahawa nak memecat seseorang itu bukan satu perkara yang mudah. Lebih lagi Dato' Seri Anwar Ibrahim pun mempunyai hubungan yang baik dengan Azmin ni terlalu lama. Jadi mungkin sifat pemaaf tu ada. Sama juga Dato' Zahid pun, dia banyak memaaf.